Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi 15 Julai 2023 bersama saya Syairul Islam. Pemimpin yang menyentuh isu 3R, kaum, agama dan institusi diraja perlu bersedia menghadapi tindakan tegas daripada pihak berkuasa termasuk dari segi undang-undang. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pemimpin sedemikian perlu bersedia berdepan kesan dan akibat menyentuh isu sedemikian. Beliau menegaskan peringatan tegas telah diberi berulang kali oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin supaya isu berkenaan 3R itu tidak wajar sama sekali disentuh. Beliau diminta mengulas berhubung ucapan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. Siasatan telah pun dibuka dan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Dia hampir 30 aduan di seluruh negara. Bahagian ini kena menyelesaikan satu-satu siasatan dalam kategori 3R. Jadi siasatan itu sedang berjalan. Tak kira sama ada di bawah kanun keseksaan ataupun di bawah Akta Komunikasi ataupun di bawah Akta Hasutan 1948. Saya memberikan kepercayaan penuh kepada pihak polis untuk mengambil tindakan yang sesuai mengikut undang-undang. Saudara, benarkah wujud kartel di sebalik kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sik Kedah seperti yang didakwa seorang aktivis masyarakat di negeri berkenaan? Mahathir Abdul Hamid yang juga pengerusi Yayasan Jariah Malaysia yakin kejadian kecurian REE itu melibatkan satu sindiket yang besar dan menggesa siasatan lebih menyeluruh dijalankan. Kalau kita tangkap bilis saja, jerung kita tak tangkap, yakin dan percayalah bahawa satu hari jerung ni dia akan meneruskan lagi agenda dia. Jadi kalau mudah fahamnya, kalau kita tak bantras daripada pucuk sampai ke akar umbi, bermakna dia akan ada lagi masalah lain yang akan timbul. Mengulas laporan polis yang dibuat beliau mengenai kecurian REE di Bukit Enggang setahun lalu, Mahathir mendakwa kerajaan negeri seolah-olah tidak serius dalam menyelesaikan isu tersebut. Bila tidak ada tindakan yang tegas, dia akan menimbulkan persoalan di hati rakyat. Saya bercampur dengan masyarakat, ramai di kalangan masyarakat di bawah ni duk tanya saya, kenapa kerajaan negeri tak tegas? Seolah-olah macam benda ni tak penting. Beliau turut mengesyorkan supaya Majlis Keselamatan Negara MKN mengetuai siasatan kecurian nadir bumi di Bukit Enggang. Bagaimana terlihat isu di Bukit Malut Langkawi, kerajaan boleh meletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Kalaulah isu REE ini susah sangat nak diselesaikan, saya rasa adalah lebih baik kerajaan meletakkan isu REE di sini di bawah Majlis Keselamatan Negara. Mudah-mudahan dengan adanya tindakan yang tegas yang sebegitu, rakyat akan merasa lega lah. Beliau berkata demikian di Sik Kedah semalam. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Salih dalam satu sidang media berkata, polis membongkar kegiatan pemerdagangan manusia dan kecurian sumber REE di Bukit Enggang selepas menahan 9 individu hujung bulan lalu. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 4 lelaki warga Myanmar dan 5 warga tempatan berusia antara 22 tahun hingga 60 tahun. Turut dirampas 4 guni setengah berisi bahan mineral yang diikat dan disyaki REE seberat 99 kilogram. Perbezaan amaun pencen antara veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013 dan yang bersara mulai 1 Januari 2013 akan dibincangkan pada mesyuarat Jawatankuasa Semakan Semula Sistem Saraan Perkhidmatan Awam dalam masa terdekat.
Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam kenyataan yang memaklumkan isu itu juga dihadapi semua pesara penjawat awam daripada skim perkhidmatan yang lain. Sehubungan itu, perincian lanjut mengenainya akan dibincang bersekali dalam mesyuarat tersebut yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut kenyataan itu lagi, kerajaan bersetuju mengkaji semula sistem saraan perkhidmatan awam mengambil kira peningkatan kos sara hidup dan tiadanya semakan gaji dibuat sejak 2012. Rabu lepas, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan telah memutuskan supaya pencen dan pencen terbitan bagi bulan Julai 2023 hingga Disember 2023 dibayar menggunakan amaun pencen asal. Belanjawan 2024 dijadual dibentang di Parlimen pada hari Jumaat 13 Oktober depan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata Kementerian Kewangan MOF akan meneruskan sesi libat urus belanjawan 2024 secara fizikal dan dalam talian bagi mendapatkan input pelbagai pihak untuk pembentangan belanjawan itu. Bajet yang 2024 ni 13 hari bulan Oktober, 2023 hari Jumaat. Selalunya minggu keempat, tetapi tak ada salahnya kita mendahulukan seminggu awal daripada biasa. Sebab ada banyak mungkin perkara yang akan sebelum bajet dan selepas bajet, pembentangan rang undang-undang macam-macam. Jadi kita mungkin nak memberikan lebih masa lah. Belanjawan Persekutuan biasanya dibentangkan pada hari Jumaat terakhir dalam bulan Oktober. Tahun lepas, bagaimanapun bajet 2023 dibentangkan pada 7 Oktober, 3 minggu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan iaitu pada 28 Oktober. Ringgit meneruskan kenaikan kukuh bagi hari keempat berturut-turut berbanding dolar Amerika Syarikat untuk ditutup tinggi pada Jumaat. Menurut penganalisis ekonomi, kenaikan berkenaan bersifat tertangguh dengan pertimbangan bahawa ringgit telah berada pada kedudukan terlebih jual untuk beberapa ketika. Pada 6 petang Jumaat, mata wang tempatan melonjak 545% mata kepada RM4.52 berbanding dolar daripada RM4.58 ketika ditutup pada Khamis. Ketua Ahli Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, berdasarkan kadar pertukaran efektif nominal, ringgit masih terkurang nilai, menunjukkan kenaikan ringgit adalah berkemungkinan. Beliau menjelaskan kadar semasa dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit telah melepasi paras sokongan RM4.54. Buat masa ini, paras sokongan seterusnya terletak pada RM4.48. Tahun Melawat Melaka 2024, TMM 2024 perlu dijadikan medan untuk menambah baik kualiti dan kepelbagaian produk serta perkhidmatan pelancongan di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha berterusan melibatkan komuniti tempatan perlu dipergiatkan dan mewujudkan peluang kolaborasi antara pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Sektor pelancongan telah memberikan antara sumbangan terbesar dalam foreign exchange earning dan juga pertumbuhan dari segi the economic growth yang disebut KDNK. Dalam keadaan beginilah, pada hemat saya, jika Melaka mensasarkan agar tahun hadapan sebanyak 18 juta pelancong untuk digamit datang ke Melaka, saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap matlamat yang akan dicapai itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran TMM 2024 di Pusat Pelancongan Malaysia Matik di Ibu Negara malam tadi. Sementara itu, Kerajaan Negeri Melaka menyasarkan kedatangan kira-kira 18.7 juta pelancong dalam dan luar negara pada tahun depan. Pelbagai program dan produk pelancongan baru dirancang menerusi peruntukan berjumlah 25 juta ringgit daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Sukacita saya maklumkan bahawa tahun hadapan
Melaka akan dipenuhi dengan pelbagai acara-acara menarik untuk menarik pelancong. Di antaranya di samping pelancong datang berkunjung, kita menyediakan pelbagai tarikan. Di antaranya ialah cabutan-cabutan nombor bertuah kepada pengunjung-pengunjung yang datang bermalam di Melaka pada hotel-hotel yang menyertai program Tahun Melawat Melaka. Kempen TMM 2024 dengan slogan Mana Lagi Melaka Le akan berlangsung di Matic hingga Ahad ini. Pelbagai acara dan aktiviti termasuk pesta layang-layang diadakan untuk menarik pengunjung tempatan dan seluruh dunia melancong ke Melaka. Lebih sejuta individu berpendapatan rendah di seluruh negara menerima manfaat jualan rahmah sejak pertengahan April hingga 30 Jun lalu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Orang Hidup Fuzia Salih berkata 30 juta ringgit daripada keseluruhan 100 juta ringgit peruntukan telah dibelanjakan menerusi jualan rahmah untuk tempoh tersebut. KPDN komited untuk memastikan subsidi yang diperuntukkan dapat terus dinikmati oleh mereka yang layak. Jadi bermula 15 April baru bajet itu diturunkan ya. Jadi daripada mula bajet itu diturunkan pada pertengahan April sehingga 30 Jun 30 juta ringgit sudah pun dibelanjakan daripada 100 juta tu. InsyaAllah kita akan teruskan, pastikan ianya akan terus dilaksanakan sehingga habis 100 juta itu dan doakan kita akan dapat bajet yang lebih banyak tahun depan. Program jualan rahmah diadakan menerusi 3 konsep iaitu di dalam premis seperti supermarket, premis luar serta secara bergerak. Bersua kembali. Penubuhan Pusat Ekonomi Digital PEDI berupaya melahir dan memperkasakan usahawan kecil ke arah pendigitalan yang inovatif dan berdaya saing. Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi Digital Teo Nii Ching berkata PEDI mampu melahirkan e-usahawan dengan adanya rangkaian jalur lebar atau internet yang lebih efektif. Beliau berharap peniaga kecil dapat menyertai program PEDI yang disediakan kerajaan. Keistimewaan e-usahawan ataupun ekonomi digital ini bahawa kita bukan sahaja jual produk kita kepada komuniti tempatan tetapi luar daripada sana, bukan sahaja kepada penduduk-penduduk di seluruh Pulau Pinang tetapi juga kepada seluruh Malaysia dan juga luar Malaysia. Jadi ini adalah the secret power of the internet. Jadi kita memang harap bahawa penduduk-penduduk tempatan jugalah boleh menikmati peluang yang disediakan. Dalam pada itu, golongan usahawan menyifatkan penubuhan PEDI sangat bermanfaat untuk mempromosi dan melariskan produk jualan mereka. Bila tadi Timbalan Menteri dah umumkan, saya berasa sangat teruja jika PEDI ini dapat dijalankan di Pulau Aman ini sebab banyak manfaat dia untuk komuniti kampung. Di antaranya ialah usahawan yang biasa duk berniaga di kampung ni dapat upgrade diri mereka untuk menjual di alam maya. Ekonomi digital dia memberi manfaat kepada penduduk kampung lah, terutama yang peniaga-peniaga kecil, homestay dan boleh mengeluarkan hasil tu ke alam maya lah. Contohnya sini terkena belacan kan, produk-produk ikan kering supaya dia boleh meluas lagi dengan adanya teknologi yang canggih lah, kami teruja lah. Kementerian Pertahanan komited menyantuni veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi mendapatkan maklum balas dalam usaha memperkasa mutu perkhidmatan kepada golongan terbabit. Timbalan menterinya Adli Zahari berkata selain inisiatif bantuan kebajikan, perubatan, pendidikan dan perumahan, pihaknya melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV juga berusaha mengenal pasti peluang yang boleh memanfaatkan veteran.
Jadi memang kalau di veteran ini kita punya data-data ini, dan saya fikir kita boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada veteran Angkatan Tentera. Dalam masa yang sama kita boleh mewujudkan skim-skim baru kepada sistem yang kita ada. Beliau ditemui pada program Peduli Veteran PPV Negeri Sembilan di Tampin. Produk pencuci pinggan berjenama yang disyaki tiruan dirampas dalam satu serbuan di sebuah kilang di kawasan perindustrian perpaduan di Ipoh Perak. Dalam serbuan berkenaan, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak merampas 8,419 botol berisi cecair pencuci pinggan, 6,000 liter sabun atau cecair di dalam tangki, 5,200 botol kosong dan kotak yang disyaki menggunakan cap dagangan berdaftar secara salah. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Perak, Muhammad Aznan Shah Khalid berkata kesemua barangan berkenaan telah disita untuk siasatan lanjut. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah hampir RM42,000. Hasil makluman awal mendapati kilang itu telah beroperasi sejak Oktober tahun lalu. Dianggarkan sebanyak 1,000 botol sehari dihasilkan dan diedar kepada peruncit di sekitar negeri Perak dengan harga RM3 sebotol. Kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019 di bawah kesalahan Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Menjanjikan kelainan dan keunikan, pusat percutian berkonsepkan Taman Tema Mini bakal dibuka di Terong Taiping September depan. Dibangunkan sekumpulan anak muda tempatan, belantara resort yang berkedudukan di dalam hutan belantara bakal memberikan pengalaman baru kepada pelancong domestik dan antarabangsa yang mahu menikmati keindahan alam semula jadi dikelilingi flora dan fauna. Laporan wartawan Fairuz Rizwan Badarudin. Difahamkan kerja-kerja pembinaan sudah pun selesai 80% dan akan membuka tirai seawal September ini. Projek pembinaan resort berkenaan yang bermula sejak awal tahun lepas diterajui oleh 4 anak muda berusia lingkungan awal 30-an yang komited mahu mengubah lanskap Terong sebagai destinasi pelancongan. Berkeluasan 7 ekar, belantara resort terletak dalam kawasan kebun hutan sungai yang menghijau. Kita ada kolam untuk kanak-kanak, kita ada sungai, and then kita pun boleh buat untuk family day ataupun corporate punya family day. So dekat sini pun kita main dengan konsep-konsep nature dengan adanya glamping, adanya rumah kayu yang berkonsepkan kampung. So bila orang datang tu dia rasa tenang duduk sini dengan dengan keadaan kawasan belantara resort ni lah. Rakan-rakan kongsi belantara resort menyatakan komitmen mereka untuk memajukan kawasan pelancongan terbaru ini, membuktikan golongan muda mampu menjadi penggerak sektor eco-pelancongan negara. Pembukaan resort berkenaan juga beri peluang pekerjaan khususnya kepada penduduk sekitar. Benda ni bukan macam dia dipaksa untuk buat. Benda ni sebenarnya dia atas keinginan, semangat dan yang kita memang nak untuk nak target apa yang kita nak buat. Idea tu tercetusnya daripada kami lah, kawan-kawan. Daripada minat berkemping kan sebelum ni. So di situlah tercetusnya idea kan, kenapa kita tak ceburilah kan dalam bidang tourism ni, sebab untuk orang muda ni jarang sekali lah kan kita ceburi dalam bidang tourism ni. So kita ambil langkah yang berani jugalah kan. Siapa sangka di dalam hutan belantara di Terong Taiping ini bakal terbina sebuah eco-resort yang berkonsepkan Taman Tema Mini. Sesuai dengan namanya, Belantara Resort, ia bakal menjadi destinasi pelancongan terbaru bukan sahaja di Terong Taiping, malah negeri Perak secara keseluruhannya. Fairuz Rizwan Badarudin, Berita RTM.
Beralih ke sukan. Liga Super 2023 Malang terus menimpa The Red Warriors TRW apabila dibelasah Johor Darul Takzim JDT 0-5 di laman sendiri di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru malam tadi. Jayaan itu menyaksikan JDT mengukuhkan cengkaman di persada apabila terus melebarkan rekod tanpa kalah selepas 17 perlawanan. Harimau Selatan membuka jaringan pada minit ke-9 hasil rembatan luar kotak penalti Fernando Forestieri menewaskan penjaga gol tuan rumah Muhammad Johan Tendon. Tandukan Oscar Arribas pada minit ke-23 meletakkan JDT di hadapan sebelum Forestieri berjaya merembat peluang di hadapan pintu gol lawan untuk menambah gol ketiga pada minit ke-60. Kecuaian pemain Kelantan mengundang padah apabila JDT menyumbat gol keempat menerusi Bergson da Silva. Pemain gantian Muhammad Akhir Abdul Rashid inoktahkan kemenangan Harimau Selatan dengan gol kelima pada minit ke-77. Johor sedia melahirkan atlet-atlet berpotensi tinggi dalam usaha mengekalkan kejuaraan SUKMA yang dijadualkan di Sarawak tahun depan. Pelbagai program dirangka dan dilaksanakan lebih awal untuk mencari dan memilih bakat-bakat baru. Penolong Pengarah Seksyen Kecemerlangan Atlet Remaja Majlis Sukan Negeri Johor, Muhammad Fauzi Baharin berkata, pengambilan atlet melibatkan kerjasama pelbagai persatuan sukan negeri itu. Ia tertumpu kepada kemahiran dan prestasi ditunjukkan sebelum diputuskan mewakili Johor. Kebiasaan untuk kejohanan macam ni akan dihadiri oleh head coach. So diorang akan melihat diorang punya kemahiran diorang, akan melihat diorang punya apa orang kata persembahan diorang, and then daripada situ bila mencapai kita punya standard majlis sukan ni, diorang akan diambil untuk diserapkan di dalam satu program. And then daripada program situlah kita akan gilap diorang punya skill apa semualah. Baik, ini berkenaan dengan perlumbaan Mini GP Malaysia 2023. Aksi pusingan kedua bakal dihangatkan dengan kategori baru 190cc serta penyertaan pelumba muda Cina ke Kihuani menyertai saingan berkenaan. Kesemua pelumba bakal menggunakan jentera Oakville GP2 190cc bermula pada perlumbaan Moray Adventure Park Langkawi hujung minggu ini. Huani berusia 12 tahun bakal memberi cabaran kepada 8 lagi pelumba tempatan termasuk 4 pelumba saingan Asia Talent Cup ATC 2023 iaitu Farish Hafi, Faris Putra, Adi Putra dan Ahmad Darwish. Menurut pengurus pasukan ZK Racing, Zulfahmi Khairuddin, pemilihan bagi kategori baru itu ialah berdasarkan pengalaman yang dimiliki melibatkan had umur antara 14 hingga 16 tahun. Saingan tersebut kali pertama diperkenalkan oleh Mini GP Dunia pada Mei lalu di Grand Prix GP Itali. Saudara, paparan ramalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi 15 Julai 2023. Ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, pendeki harapan.